Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia bersama kami dalam program Tanya Kurator, edisi yang ke-8 Anjuran Jabatan Muzium Malaysia. Salam perkenalan dari saya, Shaina Anak Skim, Kurator Muzium Tekstil Negara. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang kini sedang berada di rumah ataupun sedang bekerja? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sihat sentiasa. Baiklah, sebelum saya meneruskan pada perkongsian saya pada pagi ini, izinkan untuk saya berkongsi serba sedikit mengenai Muzium Tekstil Negara, memandangkan masih ada lagi rakan-rakan kita yang berada di luar sana yang masih belum belum lagi menjejakkan kaki ke Muzium Tekstil Negara. Baiklah, saya akan singkatkan Muzium Tekstil Negara menjadi MTN. Jadi MTN merupakan salah sebuah muzium yang berada di bawah seliaan Jabatan Muzium Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang terletak di Jalan Sultan Hishamuddin, Dataran Merdeka, bersebelahan dengan bangunan bersejarah iaitu bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menempatkan Jabatan Warisan Negara terletak di Kuala Lumpur. Jadi sebelum di-refurbish ataupun dijadikan sebagai muzium, bangunan ini telah menempatkan pelbagai jabatan dan institusi seperti Ibu Pejabat Kereta Api, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Jabatan Kerja Raya Selangor, Bank Negara, Bank Pertanian, Mahkamah Tinggi, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia dan sebagainya ya. Jadi bangunan ini muzium ini dibuka kepada orang ramai pada 9 Januari 2010 dan juga telah diwartakan sebagai sebuah bangunan bersejarah melalui Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 pada tahun 2007 ya. Jadi sebagaimana dengan muzium-muzium yang lain, MTN juga berfungsi sebagai sebuah muzium yang memelihara, membuat penyelidikan, membuat dokumentasi dan mempamerkan koleksi-koleksi serta aksesori tekstil di Malaysia. Ya, jadi muzium MTN mempunyai 5 buah galeri. 1 galeri sementara dan 4 galeri tetap ya. Jadi 1 galeri sementara yang dinamakan sebagai Galeri Saindra ini menawarkan pameran bertema. Dan pada kebiasaannya pameran bertema ini akan dijalankan selama 3 bulan. Dan selain itu, Galeri Saindra ini juga dijadikan sebagai ruang untuk menjalankan program-program permuziuman seperti Museum Night Trail, Denai Malam, Bermalam di Muzium, Bicara at Museum dan sebagainya. Manakala 4 galeri tetap yang dinamakan sebagai Pohon Budi dan Galeri Pelangi yang terletak di aras tingkat bawah, ground floor, Muzium Tekstil Negara, dan Galeri Pelangi dan Galeri Pohon Budi, dan terdapat 2 lagi galeri yang terletak di Muzium Tekstil Negara yang terletak di aras tingkat 1 iaitu Galeri Ratnasari dan Galeri Teluk Berantai. Jadi setiap galeri ini menawarkan perkembangan tekstil yang membentuk gaya hidup masyarakat kita pada pagi ini ya. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat ataupun ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Muzium Tekstil Negara MTN, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berkunjung ke Muzium Tekstil Negara selepas tamatnya perintah kawalan pergerakan ini nanti, dan sekiranya dibenarkan oleh pihak kerajaan untuk datang melawat ke muzium ya. Baiklah, saya akan meneruskan kepada perkongsian saya pada pagi ini yang bertajuk Adat dan Tradisi Pemakaian Tradisional Masyarakat Iban di Sarawak. Jadi antara baiklah, sebelum itu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan ataupun sebarang pandangan, tuan-tuan bolehlah mengajukan soalan tersebut dan saya akan menjawab di akhir nanti ya. Dan sekiranya saya tidak berkesempatan untuk menjawab soalan, pandangan ataupun komen tuan-tuan dan puan-puan melalui live ini, saya akan saya akan membalas di ruangan komen di Facebook nanti. Right? Jadi antara contoh budaya tradisional di Sarawak adalah
pemakaian tradisional masyarakat Iban, iaitu ngepan Iban. So hari ini saya akan memfokuskan pemakaian tradisional bagi kaum wanita sahaja, memandangkan masa sangat mencemburui kita, ya. Jadi berbalik kepada ngepan Iban ini tadi, ngepan Iban ini sangat sinonim dengan ikon wanita Iban pada suatu ketika dahulu yang bernama Kumang, ya, ataupun kami kaum Iban memanggilnya sebagai Dewi Ibu, ya. Jadi Kumang ini dikatakan mempunyai rupa paras yang sangat cantik, yang sangat pandai dalam mengerjakan apa jua pekerjaan wanita seperti menganyam, menenun, memasak dan banyak lagi yang menjadikan Kumang ini dambaan rebutan pemuda-pemudi pada ketika itu, ya. Jadi Kumang ini pun telah berkahwin dengan pahlawan Iban yang bernama Keling, ya. Jadi berbalik kepada ngepan ini tadi, pemakaian ngepan ini adalah sangat menarik, ya, sangat indah, sangat unik. Jadi kalau kita lihat pemakaian ngepan Iban ini diperindahkan dengan aksesori-aksesori yang kita dapat lihat dari bahagian atas kepala hinggalah di bahagian kaki. Sebentar nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh ngepan yang terdapat di Sarawak, ya. Jadi ngepan ini mempunyai banyak jenis, banyak rupalah mengikut tempat, ya. Jadi saya akan mulakan dengan sedikit sejarah masyarakat Iban di Sarawak. Jadi kaum Iban ini merupakan merupakan suku kaum yang terbesar di Sarawak, ya. Ia membentuk 1/3 penduduk di negeri Sarawak, diikuti oleh kaum Cina, kaum Melayu, Melanau, Bidayuh, orang Ulu seperti Kayan, Kenyah, Kelabit, Lumbawang dan banyak lagi. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak dapat untuk menyebut satu persatu etnik yang terdapat di Sarawak kerana Sarawak sangat kaya dengan suku kaum etnik tersebut dan ia mempunyai kira-kira dalam 30 suku kaum etnik, ya. Jadi etnik-etnik tadi pun belum lagi dipecahkan kepada sub-sub etnik yang tertentu. Jadi sebagai contoh, masyarakat Iban sendiri, kaum Iban banyak. Kita ada Iban Saribas, kita ada Iban Remun, ada Iban Batarajang, sangat banyak, ya. Jadi tiada perbezaan mungkin dari segi intonasi bahasa, ya. Jadi kaum Iban ini dikatakan menurut sejarah, kaum Iban ini dikatakan telah datang ke kawasan Borneo pada pertengahan abad ke-16. Jadi mereka berhijrah dalam dalam kumpulan menggunakan dua laluan yang berbeza, iaitu Hulu Kapuas di Kalimantan Barat Indonesia dan juga di batang kedua di Sarawak, iaitu Batang Air Lubuk Antu Sri Aman. Jadi tempat asal mereka tidak dapat ditentukan, tetapi ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawa orang Iban ini telah tinggal di kawasan Hulu Kapuas dan Ketungau di Kalimantan Barat Indonesia sebelum berhijrah ke Sarawak. Jadi Dr. Peter Kedit pada tahun 1984 mengatakan bahawa orang Iban ini berasal daripada Kalimantan Barat dan mereka datang ke kawasan Sarawak, ke negeri Sarawak sekarang ini, pada masa yang hampir sama kedatangan bangsa Eropah datang ke Asia Tenggara, ya. Jadi pendapat ini disokong oleh penyelidik lain, iaitu Chan Pat Foh pada tahun 1999 yang mengatakan bahawa orang Iban sememangnya telah datang ke kawasan Sarawak seawal tahun 1540, 1540, ya. Okey. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya apakah perbezaan kaum Dayak Iban di Sarawak dan di Indonesia. Sebenarnya kami ini tiada perbezaan, masih lagi berkongsi bahasa baik dari segi budaya dan kebudayaan dan tradisi lah. Okey, jadi orang Iban ini dikategorikan dalam kumpulan Melayu Proto, iaitu sama dengan kumpulan Melayu di Sumatera dan di Semenanjung Malaysia, ya. Okey.
Alright, jadi kaum Iban ini pada suatu ketika dahulu dikenali sebagai kaum Iban ini dulu dikenali sebagai Len Dayak atau Si Dayak. Len Dayak merujuk kepada kaum Bidayuh. Jadi Iban ini merujuk kepada Si Dayak ataupun Dayak laut ya. Ini kerana mereka bergerak di kawasan laut sebagai pelayar yang handal pada ketika itu, pada zaman dahulu. Jadi mereka ini hidup bermasyarakat dan mendiami kawasan rumah-rumah panjang di tepi sungai dan menjadikan pertanian dan perikanan sebagai sumber ekonomi. Jadi namun demikian kebanyakan orang Iban pada ketika ini tinggal di kawasan-kawasan bandar seperti di sekitar negeri Sarawak, Sabah, Brunei dan turut ada di semenanjung Malaysia seperti Johor dan Kuala Lumpur. Okey, walaupun mereka ini tinggal di bandar-bandar besar, namun mereka masih lagi mengamalkan nilai tradisi adat resam yang menjadi lambang kebudayaan kehidupan mereka pada masa kini. Ya. Jadi saya rasa itu adalah serba sedikit mengenai sejarah orang Iban ya. Jadi saya akan memperkenalkan beberapa contoh ngepan Iban pada pagi ini ya. Okey, yang pertama adalah mungkin Puan Wahidat. Alright, yang pertama adalah ini dipanggil sebagai ngepan batang rajang. Sebelum itu saya ingin memberikan kredit kepada pemilik asal gambar iaitu dari page Aku Anak Iban dan gambar asal ini adalah daripada Sandin Benedict ya. Jadi ngepan Iban ini dinamakan sebagai ngepan batang rajang. Kalau kita lihat daripada aksesori-aksesorinya banyaknya terdiri daripada manik ya. Yang ini merupakan dipanggil sebagai dujung marik, iaitu perhiasan yang digunakan di atas kepala ya, dujung marik. Ada juga perhiasan di tangan seperti tumpak bulu. Kenapa ia dinamakan sebagai tumpak bulu? Kerana ia diperbuat daripada pokok bulu ya. Dan baju yang dikenakan adalah seperti ini dinamakan sebagai baju hujan. Baju hujan ya. Baju hujan dan ini pemakaian yang menutup bahagian yang digunakan di bahagian punggung yang menutup bahagian kaki dinamakan sebagai kain buri ya. Jadi kain buri ini merupakan kain yang dihiasi dengan kulit kerang yang membentuk corak geometri ya. Jadi ngepan ini berasal daripada kapit ya. Dan kalau kita lihat pada masa kini, ngepan ini sangat jarang digunakan dan ianya sebenarnya hampir pupuslah. Dan kalaupun ia digunakan, ianya banyak digunakan semasa Pekit Kumang. Kita cakap sebagai Pekit Kumang atau dinamakan sebagai pertandingan Ratu Cantik yang akan diadakan sebelum Hari Gawai dan juga untuk perkahwinan ya. Alright. Ngepan batang rajang. Okey. Dan yang kedua adalah alright. Ngepan batang air. Okey, kalau kita lihat daripada gambar ini, ngepan Iban ini yang biasanya kita lihat pada masa kini ya, ianya dilengkapi oleh pelbagai perhiasan yang diperbuat daripada kebanyakan kini diperbuat daripada aluminium ya, yang disalu perak seperti sugu tinggi, marik empang, kita ada juga tali hujan, ada tumpak perak, sementing ringgit dan kain kebat. Ya. Jadi saya ulang balik, sugu tinggi, ini marik empang, kita ada lampit juga, lampit selampai di bahagian dalam, ada tali hujan, tumpak perak, sementing ringgit dan kain kebat ya.
yang di dalam. So nanti tak apa, nanti saya akan kongsikan secara dengan lebih jelas lah. So saya ada beberapa aksesori, ada beberapa koleksi yang terdapat dalam simpanan Jabatan Museum Malaysia. Right? Okey. Jadi yang pertama tadi adalah Marik Empang. Sugu tinggi. Kita mulakan daripada sugu tinggi ya, piasan daripada atas kepala. Jadi sugu tinggi ini merupakan ataupun dipanggil sebagai sebagai tolkom, merupakan perhiasan yang berwarna perak yang dipakaikan di atas kepala ya, yang memberi kilauan dan keindahan kepada si pemakainya semasa disanggukan di atas kepala. Ya, jadi pada zaman dahulu, pada satu ketika dahulu, kebanyakan sugu perak ini diperbuat daripada perak. Sugu tinggi ini diperbuat daripada perak. Namun demikian, atas sebab-sebab yang tertentu, sugu tinggi ini kebanyakannya diperbuat daripada aluminium yang bersalut perak ya. Okey. Motif-motif yang terdapat pada sugu tinggi ini yang berbentuk flora, yang berbentuk bunga-bungaan ini dinamakan sebagai Ensugatise ya. Okey. Yang ini merupakan contoh sugu tinggi yang diperbuat daripada aluminium, dan saya akan tunjukkan contoh sugu tinggi yang asal yang diperbuat daripada perak. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan melihat pada di dalam showcase tersebut, ianya merupakan sugu tinggi yang diperbuat daripada perak ya. Sangat padat jika dibandingkan dengan sugu tinggi yang saya telah tunjuk sebentar tadi. Puan Wahida minta zoom bahagian corak bunga-bungaan. Okay. Dan seterusnya adalah Marik Empang. Okey. Alright, Marik Empang ataupun dinamakan ataupun kita panggil sebagai tanguk merupakan salah satu pelengkap kepada pemakaian ngepan masyarakat Iban ya. Okey, jika kita lihat daripada Marik Empang yang ada pada saya ketika ini, ianya bermotifkan naga. Okey. Ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, antara corak Marik Empang yang digemari oleh orang ramai pada masyarakat Iban pada ketika ini adalah mata tinsau, gelong paku dan naga sendiri ya. Motif ya. Okey. Okey. Dan tidak diketahui sejak bila orang masyarakat Iban mengamalkan pemakaian Marik Empang di Sarawak. Tetapi kalau mengikut sejarah, Marik Empang manik sebenarnya lebih berusia daripada zaman tamadun manusia kerana terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya jumpaan gubahan manik-manik yang diperbuat daripada kulit kerang, biji-bijian tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan gigi ya. H.C. Hubeck pada tahun 1930 menyatakan bahawa manik yang dijumpai di kawasan Sarawak menyerupai manik yang dijumpai di Greece dan Rom, dan ini bermakna manik-manik ini telah dibawa ke kawasan Sarawak oleh negara seperti Mesir, Rom, Greece dan China ya. Jadi pembuatan Marik Empang ini sangat rumit ya, sangat rumit, dan ia mengambil masa yang agak lama dan juga memerlukan kesabaran yang tinggi. Jadi ianya mengambil masa kira-kira dalam 3 bulan ya untuk menyiapkan satu Marik Empang ini. Dan saya berkongsikan material bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Marik Empang ya. Jadi antara bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Marik Empang adalah manik, benang polister, lilin dan acuan buah Marik Empang.
Okey, pada zaman sekarang, pada waktu sekarang lah, kebanyakan orang Iban menggunakan manik Jepun ya untuk membuat marik empang. Ini disebabkan kualitinya yang agak tahan lama dan tidak mudah luntur. Ya, okey. Baiklah, saya akan kongsikan seterusnya adalah selampai. Alright. Okey, ini sebenarnya bukanlah selampai yang digunakan untuk dalam pemakaian ngepan Iban, tetapi rupanya begini ya. Ya, ini sebenarnya selampai yang digunakan sebagai perhiasan di atas meja ataupun digantung di dinding ya. Tetapi okey, selampai ini merupakan salah satu perhiasan yang digunakan untuk melengkapkan pemakaian ngepan Iban ya. Jadi selampai ini mempunyai panjang untuk orang dewasa dalam 3 meter dan mengambil masa yang dalam sebulan untuk menyiapkannya. Jadi saya akan bagi contoh, saya akan tunjukkanlah bagaimana pemakaian selampai ini sebenarnya ya. Okey. Okey. Dia akan dililitkan di sekitar punggung. Ya. Dan akan disilangkan ke atas dada ya di bahagian ini mengikut kreativiti si pemakainya lah. Ya. Kalau ikutkan selampai yang digunakan untuk ngepan, ianya agak panjang. Ya, ianya agak panjang. Dan selepas itu kita akan cover akan tutup di bahagian dada menggunakan marik empang tadi. Okey. Dan seterusnya adalah beberapa perhiasan lain yang digunakan untuk melengkapkan pemakaian ngepan Iban. Okey, kita ada buah pao. Buah pao yang akan dipakaikan di jari ya. Di jari. Kita ada gelang kaki yang dinamakan sebagai geruncong. Okey, yang akan dipakaikan di kaki. Ada sanggul tinggi dan tali hujan ya. Okey, tali hujan yang ni. Okey, tali hujan. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di gambar ini ya. Ini merupakan tali hujan ya. Baik. Dan seterusnya adalah contoh ngepan yang ketiga, iaitu ngepan saribas. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Lee Seon Jun Bridal kerana membenarkan saya untuk menggunakan gambar inilah. Ya, jadi ngepan saribas ini kalau dibandingkan dengan contoh-contoh ngepan yang saya dah tunjukkan sebentar tadi, ianya agak ringkas ya, aksesori. Ianya hanya ada sugu tinggi, tali hujan, sementing dan tumpak serta rawai ya. Jadi rawai ini merupakan rawai ini merupakan satu korset yang akan dipakaikan di bahagian punggung yang akan menutupi di bahagian dada ya. Jadi rawai ini diperbuat daripada 2 kepingan rotan yang akan disalut dengan cincin perak beserta dengan shilling ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan ya. Jadi berat rawai ini sangat berat ya, dalam 4 kilogram ya. Jadi rawai ini mempunyai dua jenis bentuk ya, rawai. Jadi rawai yang pertama adalah tinggi dan rawai pendek. Jadi rawai tinggi ia akan menutupi keseluruhan dada, manakala rawai pendek dia akan setakat di bahagian pinggang sahaja. Ya. Ngepan saribas. Okey. Jadi untuk yang sugu tinggi tadi, saya ingin menambah, mengikut kepercayaan kepada masyarakat Iban, mereka percaya sekiranya sugu tinggi itu tidak berapa tinggi, maksudnya si pemakai itu adalah sama ada isteri orang ataupun janda. Ya. Okey, baiklah.
Jadi itu adalah serba sedikit mengenai pemakaian ngepan iban di Sarawak ya. Jadi saya akan berkongsi juga serba sedikit mengenai puak kumbu yang ada dipamerkan di Museum Tekstil Negara ya. Jadi dalam masyarakat Iban mereka percaya bahawa seni tenunan puak kumbu ini merupakan amat berkait rapat dengan petara ataupun Tuhan ya dan kuasa gaib yang lain. Jadi dalam istilah yang in general puak kumbu ini merujuk kepada puak iaitu selimut dan kumbu merujuk kepada perlindungan daripada panas dan sejuk. Tetapi kalau mengikut dari segi konteks budaya masyarakat Iban, mereka merujuk pada puak kumbu ini merujuk kepada satu kain tenun yang digunakan yang digunakan untuk ritual yang tertentu seperti ritual kematian, ritual mandi anak, ritual ngayau. Ngayau ini merupakan tradisi pemotongan kepala lah, ritual miring dan banyak lagi ya. Jadi miring ini merupakan salah satu ritual yang digunakan yang dijalankan oleh masyarakat Iban untuk memohon keberkatan ataupun berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan anasir-anasir yang jahat ataupun benda yang tidak elok lah. Ya, dan selain itu, puak kumbu ini juga berfungsi sebagai simbol status dalam sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, orang Iban ini beranggapan sekiranya sesebuah keluarga ini mempunyai banyak puak kumbu, bermaksud keluarga tersebut mempunyai darjat yang tinggi, hariki tinggi ya, in terms of lain macam kaya lah ya. Dan selain itu, orang Iban juga amat menitik beratkan anak gadis yang pandai bertenun ya. Mereka yang pandai bertenun, menganyam ataupun pandai mencampurkan warna asli untuk seni tenunan ikat sangat dipandang tinggi pada suatu ketika dahulu ya. Mereka ini dipanggil sebagai induk taka. Jadi mengikut Datin Margaret Linggi pada tahun 2001 dalam buku yang ditulis oleh beliau yang bertajuk Ties That Bind, induk taka ini boleh dikategorikan sebagai kalau lelaki kita kategorikan sebagai bujang berani ya, bujang berani. Tetapi kalau golongan wanita kita panggil sebagai induk taka. Jadi induk taka ini amat dipandang tinggi dan untuk mendapatkan status induk taka tersebut, seseorang wanita hendaklah mengadakan satu ritual khas yang dipanggil sebagai kayau induk ataupun gawai engkuni. Jadi ritual khas ini yang dipanggil sebagai gawai engkuni ini tidak boleh diadakan sembrono ya, tidak boleh dijalankan sesuka hati selagi seseorang wanita itu tidak mendapat mimpi ataupun petunjuk daripada Tuhan ya, Tuhan ataupun petara. Baik, saya akan kongsikan beberapa contoh puak kumbu yang ada dipamerkan di Museum Tekstil Negara di di galeri Pelangi. Okey. Alright. Yang pertama ada Yang pertama ialah ini ya. Motif yang dipanggil sebagai engkerama. Motif ini tergolong dalam kumpulan zoomorphism, iaitu menggunakan haiwan seperti motif ini merupakan tergolong dalam anthropomorph yang menggunakan imej manusia ya, imej manusia yang telah diabstrakkan ya. Jadi puak kumbu ini diperbuat daripada kapas dan menggunakan pewarna semula jadi dari pokok engkudu, meran dan daun taram ya, untuk menghasilkan warna indigo. Jadi corak pada puak ini adalah bentuk figura roh yang saya sebutkan sebelum tadi, iaitu corak engkeramba ya. Jadi corak engkerama ini
tidak boleh ditenun sewenang-wenangnya. Hanya isteri ataupun anak tuan rumah sahaja yang dibenarkan untuk menenun corak ini, ya. Corak ini dipanggil sebagai corak berstatus tinggi, ya, corak berstatus tinggi. Dan antara contoh yang lain adalah Okey. Ini merupakan salah satu puak kumbu yang ada dipamerkan di Museum Tekstil Negara, ya. Sama juga di Galeri Pelangi. Okey, corak ini dinamakan sebagai corak bayak bertengah, iaitu kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat daripada corak tersebut, terdapat imej buaya, ya. Buaya saling berhadapan antara satu sama lain. Ekor, kepala buaya, ya. Okey. Dan corak ini juga dikategorikan di dalam kelompok anthropomorph yang mempunyai motif yang tinggi, ya. Jadi orang Iban ini percaya bahawa orang Iban percaya bahawa motif buaya ini merupakan jelmaan ahli keluarga ataupun nenek moyang mereka, ya. Jadi mereka tidak boleh memburu ataupun membunuh buaya, dan sekiranya mereka membunuh buaya, dikotiri buaya-buaya yang lain akan membalas dendam dan memburu garis keturunan mereka. Dan selain itu, buaya ini juga dikaitkan dengan The Legends of Bujang Senang, the legenda Bujang Senang, yang dikatakan sebagai pahlawan Iban yang bernama Simalungun, ya. Jadi okey, jelas di sini. Jadi, okey, boleh jelas. Alright, puak kumbu ini berstatus tinggi dalam kumpulan anthropomorph dan menggunakan teknik ikat loseng dihiasi dengan motif baya, dan seterusnya di bahagian tepi puak kumbu terdapat motif kelalau, ya, kengkang kelalau, iaitu jalur burung kenyalang. Ya, jadi puak kumbu ini diperbuat daripada benang, kapas dan menggunakan akar enggundu dan daun tarum, ya, sebagai pewarna asli, ya. Baik, itu adalah antara contoh-contoh yang puak kumbu yang ada dipamerkan di Museum Tekstil, lah. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada soalan.